Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Suara Rakyat. Saya Ali Iskandar. Anda baru saja menyaksikan klip video yang dikongsi dan menjadi tular di media sosial berkaitan dengan situasi banjir yang semakin membimbangkan, membabitkan beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Ini difahamkan yang terkini peningkatan mendadak jumlah mangsa yang terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di 6 negeri menghampiri angka 50,000 orang kesemuanya. Jadi situasi membimbangkan. Kita buka tirai 2021 ini dengan mewarisi bukan hanya pandemik COVID tetapi juga situasi banjir yang sangat meruncing ini. Untuk itu pada Suara Rakyat kali ini kita nak bincangkan lebih lanjut tentang bagaimana pengendalian dan pengurusan mangsa banjir untuk kali ini, untuk musim banjir tahun ini. Dan bersama saya ada dua tetamu. Di sebelah kanan saya ialah Puan Siti Nuraisyah Tan Sri SM Salim, Presiden Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera ataupun Asas. Assalamualaikum Puan Siti. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Dan di sebelah beliau ialah Datuk Hussein Omar Khan, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat Datuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya kalian berdua sibuk dengan urusan dan tugas masing-masing mengendalikan situasi ini. Ya. Pastinya apapun terima kasih sudi bersama kami dalam Suara Rakyat. Saya nak mulakan soalan kepada Datuk Hussein. Keadaan cuaca masih lagi tidak menentu dan kalau sebelum ini beberapa dekad yang lalulah kita lihat laporan tentang banjir lebih datang daripada media sahaja, media utama, cetak, elektronik. Sekarang ini ada media sosial. Jadi perkongsian situasi banjir ini lebih nampak, lebih jelas, lebih ketara. Apa pandangan Datuk tentang situasi kali ini? Betul Eli, selamat petang semua. Seperti mana perkembangan media sosial ni sekarang kita kata live telecast lah. Jadi semua rakyat tahu apa yang berlaku. Dan video-video yang tular tu adalah live keadaan sebenar yang menggambarkan situasi di satu tempat. Jadi rakyat nampak, cuma keadaan sebenar itu mungkin berbeza sedikit sebab apa yang ditonal itu mungkin sebahagian daripada keseluruhan satu episod itu. Jadi itu yang saya nampak. Keadaan sekarang lebih mencabar dari segi penyaluran maklumat, perkongsian maklumat. Ada yang benar, ada yang kurang tepat. Itu juga cabaran kepada situasi banjir ini juga ya. Jadi Datuk dalam sebagai sebahagian daripada yang menjalankan operasi menguruskan mangsa ini, pada perspektif NADMA sendiri bagaimana keadaan banjir tahun ini ataupun kali ini? Betul. Keadaan banjir memang kita ramal. Apa yang berlaku adalah lurahan yang ke-6 bagi monsun timur laut bagi 2020-2021. Cumanya impak dia mungkin kita tak ramal, kesan dia adalah besar daripada yang diramal. Jadi apa yang berlaku luruhan pada awal bulan Januari ini 2 hingga 3 tu yang mana memberi kesan kepada 6 negeri. Dan daripada 6 ni kita dapati pada sehingga laporan tengah hari tadi seramai 43,000 mangsa telah dipindahkan, melibatkan hampir 400 pusat pemindahan telah dibuka. Jadi kita dapati Sabah dan Sarawak clear pada hari ini. Yang ada yang paling terkesan adalah 3 negeri. Yang pertama yang amat terkesan adalah Pahang. Pahang telah membuka sehingga melibatkan 26,000 mangsa. Diikuti oleh Terengganu, walaupun Terengganu 3 daerah saja yang terlibat. Dungun, Kemaman dan juga Hulu Terengganu melibatkan lebih kurang 11,000 lebih mangsa, dan Kelantan melibatkan 6 daerah. Cuma 3 daerah itu ada amat terkesan lebih melibatkan 3,000 lebih mangsa di Kelantan. Walau bagaimanapun secara keseluruhan di semua negeri ini dia punya trend menurun kecuali Pahang. Pahang dia punya trend meningkat dari segi pemindahan, pembukaan pusat pemindahan sementara. Jadi inilah keadaan sekarang. Dari segi NADMA, perancangan dan juga penyusunan atau cara menggerakkan agensi-agensi mekanisme pengurusan bencana ni, seperti tahun-tahun sebelum ini, NADMA merancang daripada awal lagi, daripada bulan 10 lagi, bagaimana kita akan menangani bencana banjir pada musim timur laut ini.
Ramalan dibuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Jabatan Peraliran dan juga Saliran. Daripada dua pakar kita ni, kita estimate lebih kurang keadaan banjir bagi tahun 2020, 2021 ni bagaimana. Jadi kita buat persiapan secukupnya dari segi peruntukan kewangan kepada negeri-negeri yang akan terkesan dan juga daerah-daerah sekali. Supaya ada persiapan awal dari segi persiapan pusat pemindahan sementara, perlu pembaikian. Dari segi logistik, kita supply cubicle tent yang secukupnya, kit-kit makanan. Jadi ada persiapan awal dari segi di peringkat pusat, negeri dan juga daerah. Jadi kita pun telah minta Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga daerah bersidang bermesyuarat untuk koordinasikan perancangan sekiranya berlaku banjir dari segi operasi bantuan kepada mangsa dan juga persiapan di pusat-pusat pemindahan. Dan kita juga keluarkan satu SOP sebab keadaan kita sekarang ni bencana dalam bencana. Bagaimana kita nak menguruskan pusat pemindahan sementara ni dalam keadaan COVID. Maksudnya penempatan di pusat-pusat ni tidak boleh seperti dulu yang agak sesak. Perlu ada penjarakan sosial, kita sediakan PPE, sanitizer, mask supaya SOP COVID masih dipatuhi di pusat-pusat pemindahan sementara walaupun dalam keadaan yang serba kurang dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun ada sedikit kekurangan di mana kita merancang. Apa yang kita merancang tu kita boleh selamatkan majoriti daripada mangsa dari segi menyelamatkan mereka ke pusat-pusat pemindahan yang selamat, penyediaan makanan, keperluan asas mereka ada di situ. Cuma ada sedikit satu dua tertinggal di sana sini yang menyebabkan bantuan tidak disampai, mereka tak dapat diselamatkan ataupun dibawa ke PPS dalam masa yang reasonable. Jadi perancangan tu ada, ramalan tu ada, pelaksanaan tu ada. Mungkin tidak perfect 100%. Ya, sebab kita berdepan dengan cabaran bencana alam. Alam. Kita tak tahu ada unpredictability itu. Baik, Datuk, kita akan sambung perbincangan tentang situasi dan juga pengurusan oleh pihak NADMA ini. Saya nak tanya Puan Siti Nuraisyah tentang ramai yang mendakwa mangsa-mangsa banjir kali ini mendakwa kali ini lain sikit. Cepat, air naik tu cepat sikit berbanding banjir sebelum ini. Barangkali ada sebarang perkongsian cerita yang dapat dibawakan. Selamat petang semua. Ya, betul. Saya pun nampak berbandinglah dengan 2014 banjir di Kelantan tu, memang kali ini keadaannya memang sangat mengejutkan sebenarnya. Kita NGO NADMA saya rasa dan juga mangsa pun was caught unprepared, tidak bersedia. Saya melihat banjir kali ini sebagai silent tsunami tanpa ombak. Malah saya rasa kesan daripada after banjir itu, post banjir itu lebih teruk daripada tsunami itself sebenarnya, dengan kemusnahan yang begitu teruk sekali pada mangsa-mangsa dan rumah-rumahnya. Dan kerana mangsa ni was caught unprepared, tidak bersedia, mereka jadi panik, tiba-tiba tengok air naik, pusing aja sikit pergi dapur, air dah sampai. Jadi tak sempat nak selamatkan apa-apa, yang penting nak selamatkan diri. Memang banyak mangsa, actually mangsa ni ada dua sebenarnya, Ellie, sebenarnya kan ada dua jenis sebenarnya mangsa banjir ni. Satu ni mangsa banjir memang rumah dia naik air, memang naik air tak sempat nak selamat, dia pun dipindah ke pusat pemindahan. Dan satu lagi ni rumah dia tak naik air, tapi kawasannya terkepung oleh air keliling lah kan. So memang kalau kita terima dia punya cerita tu, katalah contohnya di Kampung Mambang Berulang, ini di Mentakap ni. Dia kata atuk saya ni pernah cerita dengan saya, banjir di sini hanya pada tahun 1971. So so dia pun terfikir, 1971 berapa tahun tak pernah jadi banjir, takkan jadi banjir lagi. 40 tahun tu. Yes, lama. Tapi memang tak, cuma masalahnya sekarang ni Kampung Mambang Berulang ni dia terperangkap oleh air keliling. So dia memang tak bersedia, tak sangka ada 30 family kat situ, dan inilah yang kita bantulah sebab apa ini yang unreachable lah kan, kita cuba bantu yang situlah yang tak gazet ni. And then satu lagi dia di kawasan bukit. Kita di Bukit Kuin.
Bukit Kuih ni di Jalan Sungai Lembing, Pahang jugalah. 400 penduduk kat situ, duduk di atas bukit tu. Dia terkepung, dia terkepung because keliling tu semua ada air lah. So not only dia terputus jalan nak keluar, nak pergi beli barang, dia juga terputus bekalan air because dia stop kan sejak bekalan air tu. So sampai last day tu dia kata kami hanya ada setengah botol aja daripada 500 ml air tu. That's the last kami perlukan air. So kita fikir macam mana ni, kena bantu ni. So kita bantulah, kita bagi di sini ni, kita bantu kat sini. So maknanya dia panik. So dia memang tak bersedia lah kan. So kalau kita, saya rasa kalau ni lah kan, mangsa-mangsa yang telah memang air naik ni dipindahkan ke pusat pemindahan itu alhamdulillah sangat. I think they have enough lah kan. Dia cukup makan. Terima kasih pada Natma. Saya rasa dia orang belum ada komplain lagi, kata memang cukup makan dan cukup segalanya. Cuma yang sekarang ni kita nak fokus pada mangsa yang terperangkap. Ya, itulah dia. Ini juga barangkali cabaran baharu juga kepada Natma yang dah pun menjangkakan sesuatu, tiba-tiba ada juga tempat yang sebelum ini tidak pernah banjir kan. Datuk dan Puan Siti, kita berehat seketika ya. Selepas ni Suara Rakyat akan kembali menyambung perbincangan tentang situasi banjir di tanah air kita. Baik, bersua lagi dalam Suara Rakyat dan kita terus bersama dengan Datuk Husin Omar Khan, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Natma, dan juga Puan Siti Nuraisyah Tan Sri SM Salim, Presiden Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera ASAS. Saya nak juga soalan berikutnya kepada Datuk Husin. Media melaporkan kisah korban banjir yang tragis ya, dan antaranya kisah bapa yang lemas ketika cuba menyelamatkan anaknya, tapi anaknya mati lemas. Begitu juga dengan kisah sebuah bot terbalik di Sungai Jelai yang mengorbankan ibu dan anak perempuannya, dan juga kisah suami yang lemas apabila keretanya hanyut di bawah arus. Jadi berdasarkan maklumat diperolehi, barangkali pihak Natma dapat kongsikan bilangan angka korban banjir termasuk yang masih lagi dilaporkan hilang. Ya, Ali, berpandukan data yang ada pada polis di Raja Malaysia, saya dapat tahu angka yang direkodkan adalah 12 kematian ekoran daripada bencana banjir, dan satu angka masih hilang. Jadi kebanyakan mangsa ni adalah daripada Pahang. Kejadian yang berlaku di Pahang. Jadi dari segi perangkaannya berbanding musim-musim lepas, adakah angka ni masih lagi dilihat kecil ataupun bagaimana? Ya, keadaan ni ialah duka cita lah. Orang dalam keadaan susah, dia tambah lagi duka dengan kehilangan nyawa pada ahli keluarga dan sebagainya. Ekoran keadaan ataupun impak banjir pada kali ini lebih daripada tahun-tahun, beberapa tahun kebelakang ini. Jadi bilangan tu bukan satu bilangan yang besar lah. Cuma berbanding dengan magnitude banjir itu sendiri. Jadi kita harap angka ini tidak bertambah, dan kita juga ucapkan takziah, sama-sama ucapkan takziah kepada bangsa-bangsa, keluarga dan juga sahabat mereka. Baik, Puan Siti, seperti yang Datuk sebutkan, ini bencana dalam bencana. Banjir dan pandemik seiring sekali, dan selain daripada menggerakkan operasi pengurusan bencana itu, istilah SOP juga kita dengar dalam hal-hal sebegini. Jadi berdasarkan pengamatan Puan Siti sebagai NGO kan, sukarelawan sepatutnya, walaupun bukan agensi yang terbabit, bukan autoriti, perlu juga melaksanakan SOP. Setakat ini bagaimana dilihat pematuhan SOP itu dalam kalangan mereka? Okey, macam kita tahulah kali ini banjir campur dengan COVID. Okey, jadi dan COVID tu kita terpaksa patuh SOP lah. Okey, air yang naik tu memang sangat mendadak. So kita tak sempat, kadang-kadang nak SOP pun tak sempat. Terutama sekali mangsa tak sempat nak capai masker, even yang menyelamat pun kadang-kadang pun tak sempat. Itu pasal kita tengok banyak video yang memang mereka tak pakai mask dan sebagainya. Sebab saya rasa yang penting sekali mereka nak selamatkan nyawa lah, especially keluarga-keluarga, which is actually nak ikutkan very risky lah dalam keadaan COVID sekarang ni. So yang lagi risky lagi Ellie, ialah bila orang datang yang membawa bantuan ni, mereka sendiri tak mengikut SOP. Sebab itu saya macam asas sendiri kita tak pergi. Saya pakai local contact sebab kami daripada zon merah. So kami
tak mahu pergi. Kita tak mahu nanti kita bawa bantuan, package bantuan sekali dengan package virus COVID. Kita tak nak. It doesn't come that way. Bukan package campur sekali, tak nak. Mangsa ni dah lah mangsa menderita banjir, then next one dia terpaksa pula menderita dengan COVID, because after this mesti adalah ceret-beret penyakit-penyakit selepas banjir kan. So kita tak nak. Okay? Saya nak bagi satu contoh NGO yang memang ikut SOP. Dia memang sebelum dia datang bagi bantuan, dia memang swab dulu semua volunteer dia. That is what we want. So saya nak sarankan sebenarnya kepada NGO sukarelawan kat sana, yang di luar sana, sekiranya kita perlu nak beri bantuan, memang itu sangat memang mereka memerlukan bantuan. Sila follow, ikut SOP. Okay, kalau misalnya mereka daripada zon merah, tolonglah kalau boleh janganlah pergi dulu. Sebab kita tak nak bawa virus tu sekali. Kita daripada zon merah. Kita pakailah local contact, okey, kita pakai orang-orang kampung kat sana yang memang banyak dah sekarang hero-hero kampung yang keluar membantu orang kampung dia sendiri. Memang ramai. Okay? And then yang kita tak nak ialah bila dia bawa sumbangan, dia bawa virus tu sekali, akan efek pada mangsa-mangsa itu sendiri. So pada NGO lagi sekali, saya ingatkan lagi sekali yang ingin membantu, dan kita memang nak membantu, tolong amalkan norma-norma baru, okey, yang disarankan oleh KKM. Okey, kalau pakai shield, pakailah shield, pakai glove, pakailah glove. Tolong amalkan. Okey, kita selamat, mangsa selamat, semua selamat. Dan kepada yang ingin membantu daripada zon merah, please tak payahlah pergi. Pakailah local contact, okey? Atau pakailah buatlah yang mana perlu, kontaklah NGO yang berdekatan yang boleh dipercayai, kontaklah agensi, kontak NATMA dan sebagainya untuk keselamatan kita bersama semua. Kita dan mangsa, penerima dan yang memberi sumbangan. Betul. Saya tertarik bila Puan Siti sebutkan tentang ada kalanya dalam operasi tak sempat nak patuh SOP. Jadi kita tak nak tambah lagi risiko dengan datang dari zon merah ni untuk nak menambahkan anggota yang terbabit di tempat yang sepatutnya adanya penjarakan dan sebagainya. Yang memang niat itu baik, tetapi dan ini keadaan yang berbeza sedikitlah. Jadi local contact tu adakah senang dengan adanya media sosial ataupun bagaimana, ataupun sepatutnya sesuatu NGO tu dah memang sepatut ada local contact, dah tahu tempat-tempat bencana ni kan? Macam saya tak tahulah yang lain itulah kan, tapi setakat asas kita memang ada local contact. Kita memang ada chapter sendiri setiap negeri. Jadi bila kita dah prepare. Jadi kita ambil satu je. Katalah daripada Pahang kita dah ada satu local contact. Dia yang menguruskan segala-galanya. Tak payah nak sibuk-sibuk, tak payah nak tarik sampan, tak payah. It's all done daripada sana je. Satu orang local contact, kita gunakan anak-anak kampung. They are ready. Dan mereka lebih arif dengan tempat itu. Lebih tahu sebenarnya apa yang orang kampung dia perlukan. Jadi kita tidak membazir. Kita tahu, Kak, kita nak yang ni. Okey, kita dah ada sampan. Alright, kita dah ada bot. Ni anak-anak muda ni semua daripada kampung sana. Ni local contact saya pergi beli barang. Bagi serah pada mereka, dia orang serah pada kampung. Tak perlu kita bawa sekali virus tu as hadiah. Saya bagi sumbangan together with virus COVID. Betul. Tak nak. Itulah dia. Okay. Dan kita difahamkan orang yang ditinggal di kawasan luar daripada zon merah juga, anak-anak saudara balik kampung pun mereka risau. Terutama dari zon merah. Betul. Jadi kalau boleh jangan balik kampung. Apatah lagi ni sukarelawan yang kita tak kenal, yang bukan dalam kalangan ahli keluarga kita, yang datang untuk menghulurkan bantuan. Jadi buat masa ni kalau nak bantu dari jauh. Dari jauh. Gunakan local contact. Ini saranan yang baik daripada Puan Siti. Datuk Husin pada masa yang sama ialah peranan NATMA menyantuni mangsa banjir. Tidak pastinya mempunyai cabaran tersendiri. Dan media melaporkan 6 Januari yang lalu yang di-Pertuan Agong bertitah agar pihak berkuasa lebih proaktif bantu mangsa banjir khususnya di kawasan pedalaman. Kita bercakap tentang kegairahan NGO ni nak bantu. Pada masa yang sama yang Tuan Agong kata pihak berkuasa sepatutnya lebih proaktif. Apa komen Datuk Husin? Betul. Titah tuanku kena pada masanya. Kita ada mekanisme pengurusan bencana mengikut arahan MKN 20. Di mana di setiap daerah kita ada jawatankuasa pengurusan bencana daerah. Dia punya pengurusi adalah pegawai daerah. Di mana jawatankuasa ini akan bermesyuarat dan juga buat persiapan melibatkan semua agensi. Kita ada bomber, kita ada polis, kita ada APM, kita ada JKM dan juga termasuk NGO ni. Jadi dengan peruntukan NATMA dari segi pusat kepada negeri dan juga daerah, dan juga dari segi persiapan ataupun bantuan logistik,
yang kita berikan, gerakan daripada jentera-jentera di daerah ni sepatutnya dah boleh menangani ataupun bantu mangsa-mangsa banjir ni. Cuma apa yang kita prepare mungkin dari segi sederhana. Jadi NAKMA datang pada waktu ini, kita ada tim-tim NES, NAKMA Emergency Support Team. Okey. Sebab kadang-kadang kita ramal tempat ni dia punya intensity banjir itu besar. Tahun ni, tahun lepas mungkin kurang, tahun ni mungkin dia keadaan berbeza. Jadi tempat-tempat yang intensity tinggi, kita bagi tambahan, bantuan tambahan dari segi keperluan logistik, cubicle tent, kit makanan dan juga keperluan-keperluan lain yang kita boleh sediakan dalam masa yang terdekat. Contohnya keperluan pakaian dan sebagainya yang kita ada di situlah. Di samping itu kita juga NAKMA juga ada SMART, tim SMART yang ada kepakaran untuk menyelamatkan mangsa. Logistik seperti bot, kenderaan, pancung 4 roda dan sebagainya yang telah berada di negeri-negeri yang terkesan akibat banjir ini pada malam hari kejadian itu sendiri. Jadi NAKMA sendiri telah aturkan supaya tim-tim ini berada di Johor, di Pahang, di beberapa daerah di Pahang supaya bantuan diberikan bersama-sama dengan agensi-agensi penyelamat di daerah-daerah berkenaan. Jadi di samping kekuatan di daerah tu ada juga bantuan daripada negeri-negeri lain yang tidak terkesan. Jadi di peringkat pusat, magnitude banjir pada kali ini kita boleh consider sebagai kategori level ketiga sebab dia melibatkan beberapa negeri dan NAKMA telah membuka pusat kawalan operasi bencana PKOB di Putrajaya. Okey. Jadi PKOB ini dia akan menyeras keperluan bantuan tambahan yang diperlukan negeri-negeri yang terkesan besar akibat banjir ini. Contohnya keperluan laluan udara melalui helikopter ataupun pesawat yang daripada kepunyaan ATM, APMM, bomber dan sebagainya. Bila ada keperluan ataupun koordinasi maklumat ni daripada daerah dan juga negeri akan disalur kepada pusat dan pusat akan hantar bantuan sama ada di antara negeri yang terdekat ataupun daripada pusat. Jadi koordinasi itu ada. Mungkin ada satu dua perkara yang terlepas pandang ataupun lambat. Okey. Jadi ini yang titah tuanku tu untuk kita perkemas lagi mekanisme ni dan bantuan tu naklah on time lah. Maksudnya apabila mereka dah ada dalam keadaan yang memerlukan benda tu, kita dah boleh sediakan bantuan itu, selamatkan nyawa paling penting. Mangsa tidak tercedera dan sebagainya. Kalau harta benda yang boleh diselamat yang penting kita boleh selamatkan, bantu mereka selamat. Dalam keadaan sama-sama kita jaga sama-sama pandemik COVID-19 ni supaya kita tidak campur adukkan bencana dalam bencana ni. Jadi kita selamat, mangsa juga selamat. Dan persiapan-persiapan di pusat-pusat pemindahan tu pun kita dah aturkan. Jadi saya dapati apa yang kita telah rancang dan aturkan ni keseluruhannya adalah baiklah dan terancanglah. Seperti yang saya sebut sekali lagi, ada satu dua yang terlepas pandang. Yang ini yang kita kena gambling kan dari segi penyaluran maklumat. Kadang-kadang ada maklumat terputus dan sebagainya. Maklumat itu kena sampai pada agensi yang tepat ataupun di tempat yang tepat supaya bantuan boleh salurkan dalam masa yang segera. Barangkali ini yang dilihat mungkin sebagai tekanan kepada pihak sebab pengaturan tu dah dibuat, gerakan dibuat, tapi intensiti ini bukan hanya pada situasi setempat tetapi intensiti dari segi penyebaran melalui media sosial tu. Betul. Sepatutnya dah okey dah gerak tapi tiba-tiba ada berita daripada sini jadi saudara macam kenapa lambat bertindak begitu ke? Betul. Betul. Ini adalah cabaran daripada media sosial ni. Sebab kawasan banjir itu luas. Betul. Nak gerakan aset daripada berbagai agensi ni, kita kena jaga keselamatan mereka juga. Ada tempat yang boleh dilalui, ada yang tak boleh dilalui. Sebab itu kita minta pindah dalam pada peringkat awal lagi supaya tidak menyusahkan agensi penyelamat ni meredah dalam keadaan yang bahaya.
telah berlaku pun kenderaan bomba misalnya dihanyutkan. 4x4 dihanyutkan sebab untuk menyelamatkan mereka-mereka ni ada yang terperangkap antara dua jalan. Ke depan pun ada air, ke belakang pun ada yang terperangkap. Jadi kita kena hantar makanan dan sebagainya. So dalam keadaan begitu, ada juga kenderaan-kenderaan agensi penyelamat ni yang terperangkap dan sebagainya lah. Itulah dia. Jadi ini adalah usaha pihak kerajaan multi agensi dan juga daripada NGO itu sendirilah. Betul. Ya. Apa saja video yang ditular atau maklumat dikongsikan di media sosial tu memang seboleh-bolehnya nak dikendalikan, diuruskan dengan secepat yang mungkin. Tapi ada cabaran tertentu juga sebab perancangan dah dibuat dan segala operasi telah diatur dengan sebaik-baiknya. Ini tugas kita juga sebagai rakyat, termasuklah mangsa banjir ni kan. Bersabar dan kalau boleh ikut apa arahan yang diberikan, ikut terus. Tapi jangan panjang-panjangkan cerita yang tak sepatutnya dipanjangkanlah. Itu antara cabaran musim banjir kali inilah, era media sosial ini. Okey, Puan Siti, kita bercakap tentang menerusi media sosial juga. Ya, maklumat setengah kawasan yang terpaksa diputuskan bekalan elektrik untuk keselamatan dan ada juga kawasan yang tidak ada bekalan air juga. Dan disebabkan loji rawatan air dimasuki lumpur dan ada mangsa yang tinggal sehelai sepinggang. Jadi sebagai NGO, pihak asas sendiri, bentuk bantuan yang bagaimana yang diutamakan? Okey. Sebenarnya dia bentuk bantuan ni terpulang. NGO ni sebenarnya dia ada kekuatan masing-masing. Macam asas ni kita fokus kepada non-gazette area lah. Non-gazette area. Jadi lebih mudah bagi kita sebab kita dapat local contact tu, dia sendiri akan beritahu kita apa yang dia nak. Jadi kita tidak bertindih dengan apa yang dia dah ada. Dia berperingkat-peringkat. Peringkat pertama mungkin dia nak makan. Tapi dia dah last ni dia nak benda lain pula macam pad, diapers dan sebagainya. So kita ikut. Sebab dia lebih mengetahui apa yang dia nak. Kita tak bagi benda yang dia tak nak. Bukan main borong dulu tak ada dengan nak pergi borong, nak pergi hantar sampai beras daripada tu susun macam ni, dapur pun tak ada nak masak kan. So kita suka macam itulah. Kita konteks ni, okey apa yang you tak ada. Walaupun dalam konsep NGO ni kita kata give what they need, bukan what they want, tapi dalam keadaan banjir ni memang what they want tu pun kita kena bagi jugalah. So diorang yang tahu apa yang diorang nak. Okay? Jadi maknanya dia tu dah jadi macam berbeza, berperingkat-peringkat lah. Saya ada beberapa faktor yang saya nak anjurkan kepada NGO di luar, begitu juga dengan mangsa-mangsa banjir dan juga mereka yang memberi bantuan. Ada 10 yang mereka perlu ingatkan dan ingatan kepada kita juga. Nombor satu, dalam keadaan dalam situasi banjir sekarang ni, yang saya nampak di pusat-pusat pemindahan, makanan ni dah cukup. Memang dia bagi cukup-cukup lah. Saya rasa kalau siapa mangsa banjir kata dia lapar tu memang takkan kelaparan lah. Memang cukup sangat, melimpah ruah. Sebab rakyat Malaysia ni memang baik hati sangatlah. Cakap aja siapa susah besok sampai bantuan. Memang mereka memang baik hatilah sangat. Tapi jadi maknanya yang kedua, apa masalah di pusat pemindahan ni? Tandas. Jadi kalaulah ada pihak yang tertentu boleh supply, boleh letak portable toilet, kan, sebab ialah dengan air yang dah naik jadi najis dan sebagainya dengan keadaan yang berbau kan. Tandas tu ada 2 sedangkan mangsa ada 2,000. So macam mana nak pakai kan? So kalau adalah portable toilet, that will be very good lah kan. Itulah bantuan yang kita nak lah kan. Nombor 3, kita juga mesti ingat mangsa ni bukan mangsa yang daripada rumah air naik aja. Bagaimana dengan orang-orang yang penternak misalnya, yang menternak ayam, itik dan sebagainya, kambing, yang memang bila banjir mati semua. Saya rasa saya boleh nak showkan next time pun kena masuk dalam slot NADMA juga. Mungkin ada satu area yang kita boleh selamatkan binatang ni ke satu tempat. Jadi at least lepas banjir maknanya nanti penternak ni adalah juga kan source of income nak buat balik semula dan sebagainya. Yang keempat, pokok-pokok yang mati. Pokok-pokok banyak akan mati. Yang akan hidup hanya pokok kelapa sawit aja. So maknanya itu pun akan jadi masalah kepada kerajaan selepas ni nak sort out pokok-pokok yang mati ni melainkan kelapa sawit. Lagi satu,
pada mangsa-mangsa ni semua, mereka akan ada perabot-perabot yang rosak. So jadi maknanya apakah bentuk bantuan yang kita nak bagi? Kalau boleh wang ringgit lah, supaya mereka boleh at least ada meja satu atau ada kerusi satu untuk duduk. Ya, okey, baik. Banyak-banyak sebenarnya kalau banyak lagi, nak diperincikan, betul. Daripada keperluan asas sehinggalah keperluan yang dilihat kalau dalam keadaan biasa keinginan atau kemahuan, tapi menjadi keperluan dalam situasi genting ini. Baik, Puan Siti dan Datuk, kita berehat sekali lagi. Kita kembali selepas dalam soal untuk menyambung perbincangan berkaitan dengan situasi banjir di Malaysia. Bersuara dalam Suara Rakyat dan kita nak sambung perbincangan kita ni terus kepada Datuk Hussein. Kita bercakap tentang kawasan banjir ada yang dah surut, tapi keadaan rumah tu seolah macam tidak mengizinkan, dan banyak perkongsian di media sosial berkaitan dengan keadaan rumah ada yang kayu balak tersangkut di atas bumbung, ini di sekitar Benta Pahang, kemudian ada rumah yang dimasuki 14 ekor ular sawa dan sebagainya. Jadi sejauh mana mereka ni dibenarkan untuk kembali ke rumah dan sejauh mana mereka boleh menduduki ataupun tinggal terus di buat sementara di pusat pemindahan ini? Ya, Eli, mangsa yang berada di pusat pemindahan sementara ni, mereka boleh berada di situ sehingga mereka selesai ataupun mereka dah boleh berpindah ke rumah mereka sendiri. Kuasa untuk menutup pusat pemindahan sementara ini adalah pegawai daerah. Pegawai daerah akan bincang dengan agensi-agensi yang berkaitan. Adakah keadaan mangsa ni sudah selamat untuk mereka kembali ke rumah mereka? Ada rumah yang tak boleh didiami, dah rosak dan sebagainya. Pusat pemindahan akan terus dibuka. Semua keperluan asas yang perlu ada di PPS akan diteruskan, disediakan oleh pihak daerah. Dan selepas semua dah selamat dan mereka dah boleh pindah ke rumah mereka, barulah pusat pemindahan itu akan ditutup. Maksudnya ia berdasarkan maklum balas di kawasan tempat tinggal mereka jugalah. Betul. Bukan hanya macam tarikh ni kena tutup, semua kena balik rumah, dah siap tak siap ke? Baik. Tidak. Bukan air surut semua dihalau balik, tidak. Dia sebab tu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah tu akan meneliti semua perkara ni supaya mangsa selamat sampai mereka boleh kembali ke rumah mereka dalam keadaan selamat. Rumah itu selamat. Okey, ini budi bicara jugalah ya, mainkan peranan juga. Okey, Puan Siti, menerusi laman sosial Negeri Sembilan Kini 7 Januari lalu, diberitakan seorang remaja di Kelantan yang dikatakan pengsan dan jatuh ke dalam sungai sewaktu mengayuh untuk membantu orang kampung yang dilanda banjir. Jadi operasi telah mencari dilancarkan pihak keselamatan. Remaja itu dipercayai kepenatan kerana membantu mangsa banjir dari pagi sampai ke malam. Jadi bagi Puan Rasha sendiri yang ialah sebagai seorang NGO sukarelawan ini, ada sebarang petua ke buat golongan ini, orang awam ni yang nak menghulurkan bantuan? Sebab kadang-kadang kita ni bila berada di kawasan tu, kita memang nak tolong, tapi kita bukan arif. Jadi bagaimana? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan salam takziah lah kepada keluarga mangsa tersebut. Ya, sebenarnya dalam keadaan banjir, dalam keadaan apa pun sebenarnya kegairahan untuk membantu tu memang ada. Memang especially dari kita NGO, bukan saja NGO, dalam keadaan banjir macam ni, siapa pun akan gairah untuk membantu, especially kalau ianya daripada kelompok kampung yang sama. Macam kes anak ni, sebenarnya saya rasa saya faham sangat. Dia memang nak membantu sehingga dia lupa untuk menjaga diri dia sendiri. Gairah untuk membantu, lagi tengok family ataupun saudara mara ataupun tengok orang kampung. Jadi dia gairah. Saya rasa kalau saya boleh anggarkan bahawa dia memang kegairahan tu menyebabkan dia lupa makan ke atau jadi dia pengsan. Pengsan dan sebagainya. Jadi apa petua? Sebenarnya tak ada petua apa pun. Petuanya nak jadi volunteer mesti ada ilmu untuk menjadi sukarelawan. Sukarelawan ni bukan macam tu je. Kita bukan nak mempertikaikan inisiatif ni ya. Cuma ini ibrah kepada apa yang telah berlaku. Ya, betul. Dan untuk siapa yang nak buatlah. Nak buat ni macam anak ni kita tak ni sebab itu dalam keadaan terdesak dia nak bantu. Yes, dia ni. Tapi yang lain-lain ni next time kan kita biarlah ada ilmu sikit, jaga diri kita, jaga makan. Orang kata untuk bantu orang kita mesti sihat. Jadi pastikan kita makan. Saya rasa anak ni dia dah bantu, dia kepenatan, mungkin dah ada makanan depan mata tapi disebabkan terlalu penat, jamah sikit, tidur. Besok orang datang minta tolong lagi, of course dalam keadaan yang terdesak dia bantu.
Jadi pada saya dia memang hero lah. Memang hero lah. Maknanya dalam keadaan yang tak tahu apa-apa nak membantu hingga meninggal dunia kan. Pada saya dia memang hero. Yang patut kita sanjung lah kan. So maknanya pastikan kita cukup rehat kalau kita nak bantu orang. Pastikan kita cukup makan, kita cukup sihat. Baru kita boleh bantu orang. Kalau kita sendiri lembik nak bantu macam mana, sedangkan orang tu sendiri dalam keadaan terdesak minta bantuan, kita sendiri pun tak ada tenaga, memang tak jalan lah, tak boleh. Betul. Itulah dia. Dalam apa-apa keadaan sekalipun, kalau keadaan tu keadaan yang rumit, bantu diri kita dahulu, baru bantu orang lain. Tidak juga, Ali. Maksudnya kita bantu diri kita, bantu orang tu, tapi kita ni perlu sihat. Bantu dari segi itulah. Pastikan kita dalam keadaan baik untuk membantu orang lain. Betul. Yalah, saya teringat dalam kapal terbang pun, kalau topeng tu pakai dulu sendiri, baru pakai kepada orang di sebelah kita. Okey, Datuk, dalam hal ini ada yang melihat golongan yang ingin membantu ni dalam kalangan orang awam ni, kerana barangkali terdapat juga yang suka mengarah-ngarah haja kerja kan, buat tak nak mengarah haja. Apa komen Datuk? Perkara ni biasa. Dalam keadaan apa-apa perkara event ke apa ke, memang ada golongan-golongan itulah. Kita lupa ketepikan perkara tu, kita yang ada tu kita kena buatlah. Yang nampak depan mata, kita rancang dan kita buatlah supaya kita selamat dan kita yang nak selamat pun selamat. Ini cabaran juga bagi pihak dakwah, sebab bila kadang-kadang mereka ni mengarah tanpa tahu apa perancangan yang dah dibuat Sebab tu kita serahkan pada agensi-agensi yang menyelamat ni, sebab mereka ada SOP mereka ada kelengkapan mereka dari segi apa yang perlu ada di air. Boat, life jacket dan sebagainya, kelengkapan tu ada. Jadi dah mereka terlatih. Kekuatan seseorang tu berbeza. Ada yang boleh lama berada di air, ada yang kurang. Jadi yang ni yang kadang-kadang orang kurang kenal pasti ataupun terlepas pandang. Jadi sampai mereka terlalu exhausted dan lupa diri sendiri. Itulah dia. Semoga kisah yang dikongsi ni membuka mata kita, kalau betul kita nak bantu, memang ini satu niat yang baik. Pastikan kita cukup bekalan ilmu dan juga kesiapsiagaan fizikal. Okey, Datuk dan juga Puan Siti, ada satu video atau beberapa video sebenarnya dah menjadi tular, dan ini membuatkan kita orang media ni rasa bimbang, tapi bagi mereka yang berkongsi video ini, barangkali ini satu kegembiraan pesta air. Mari kita saksikan terlebih dahulu, dan mungkin Datuk dan juga Puan Siti nak komen, saksikan. Itulah dia. Okey, video ini dikongsikan oleh The Night Hati Network, dan tiada kepastian masa dan tempat, barangkali musim banjir ini, mungkin musim yang lalu, kita tak tahu. Tapi kita yang melihat ni bimbang, selain daripada perkongsian tentang keadaan yang begitu meresahkan, ada juga kegembiraan dalam situasi ini. Komen sikit, Datuk, dan juga nasihat barangkali. Betul, Ali. Keseronokan bermain air, terutama untuk anak muda ni, memang seronok. Dulu masa kita kecil pun kita tunggu hujan, kita main bola dalam padang sebagainya. Sehingga kita lupa bahaya dia. Dalam keadaan banjir begini dengan air yang deras dan tinggi, bukan saja air ada dalam sungai itu. Mungkin benda-benda lain yang dianyut, benda-benda yang tajam dan sebagainya, boleh memudaratkan atau memberi kecederaan kepada mereka yang bermain dalam keadaan banjir ni. Di samping boleh lemah dan sebagainya. Jadi bukan keadaan biasa ataupun rutin biasa bagi anak-anak muda ni, tapi dalam keadaan kegairahan tu mereka lupa keselamatan, risiko yang ada dalam air itulah. Jadi kita minta elakkanlah untuk bermain
air dalam banjir sebeginilah. Okey. Puan Siti ada sebarang komen? Saya itu yang paling nombor satu, saya paling risaulah sebenarnya, especially untuk yang mereka yang membantu kan. Kalau boleh NGO janganlah buat perangai macam itu Sebab apa? Kita tak tahu apa yang ada dalam air itu. Mungkin ular, renjatan elektrik, kita tak tahu ada lubang besar dan sebagainya kan. Dan arus air itu sendiri pun boleh bawa kita hingga boleh bawa maut lah. Jadi kalau tak tahu macam mana nak nasihatkan anak-anak ni ke jangan terjun. Itu kegarahan diorang lah. Macam nampak macam satu pesta daripada dulu saya rasa kan. Jadi yang boleh memainkan peranan saya kata mak bapak je lah. Mak bapak, kita hanya boleh nasihatkan je. Tapi actually mak bapak lah. Sebab apabila hilang anak tu dia akan menangis. So mereka mesti nak kena mainkan peranan menasihati. Ini dangerous ni, bahaya. Tolonglah jangan. Bukan menjerit, bukan. That's not the idea. So ibu bapa kena mainkan peranan untuk menasihati anak-anak ke saudara mara ke orang kampung jangan main air. Itu yang penting. Dia tak tahu apa di dalam tu. Mungkin ini juga menjadi sebahagian daripada agenda NGO dan penghulu bantuan menasihatkan juga. Untuk sebab mereka ni lah, kalau kita bertanyakan kepada orang kelompok yang merakam video dan berpesta ni, mereka kata kami tahu dah tempat kami tahu lah parit kami dan sebagainya kan. Kalau tak banjir pun kalau air naik kami buat juga kan. Betul. Tapi ia membimbangkan dan kemungkinan boleh berlaku. Sedangkan usaha menyelamatkan pun boleh berakhir dengan kematian. Baik, soalan kepada Puan Siti satu lagi saya tanya. Kita sedia maklum ramai rakyat Malaysia bersifat pemurah, nak menyumbang seperti yang kita ceritakan dari awal tadilah kepada saudara mara kita yang terjejas ini. Pada waktu sama kerajaan juga memberikan bantuan melalui agensi-agensi yang diselaraskan. Bagaimana NGO khususnya Asas memastikan bahan yang disumbang itu tidak menjadi satu pembaziran? Tadi Puan dah senaraikan kan apa yang keperluan dan sebagainya. Kadang-kadang bila bagi, sebab saya pernah buat liputan banjir, memang nampak longgokan barang yang mulanya keperluan asas tapi jadi macam yang terbazir begitu saja. Banyak sangat kan. Betul. Macam saya cakap tadilah Datuk Ali, iaitu memang rakyat Malaysia ni memang alhamdulillah sangat pemurah lah, sangat-sangat kan. Pantang aja ada yang susah, memang kejap lagi sampailah bantuan tu kan. Tapi sebenarnya ingin saya nasihatkan kepada mereka yang ingin membantu. Nombor satu sekali hubungilah agensi yang berkenaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, tanya mereka sebenarnya bentuk bantuan apa yang diperlukan. Jangan simply kumpul hantar. Macam Eli cakaplah, nanti melimpah ruah nanti macam tu kan. Dan saya nak nasihatkan juga akhir yang inilah nak nasihatkan juga kepada rombongan-rombongan Cik Kia atau rombongan-rombongan Cik Mat ni yang ingin nak pergi bantuan ni, especially kalau you dalam zon merah, tolonglah jangan. Bagus, alhamdulillah, boleh kumpullah bantuan tu. Okey, tanya dulu and then hantar. Kita akan sampaikan, NADMA akan sampaikan, NGO akan sampaikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan sampaikan. Tapi tanya dulu apa kita nak buat, apa kita nak bagi. Jadi kita akan bagi info. Dalam kata lain, walaupun kita dah ada local contact tu, berurusan juga dengan pihak berkuasa. Yes, mesti. Sebab mereka sebenarnya, terutama sekali NADMA, mereka lagi mengetahui bentuk bantuan yang diberikan, jika yang perlu diberikan. saya boleh tambah ini, kita ada minta supaya NGO ini berhubung dengan pegawai daerah. Betul. Baik, okey. Dan bantuan itu disalur kepada pegawai daerah supaya pegawai daerah tentukan di tempat mana yang lebih memerlukan, supaya tidak berlaku perkumpulan satu tempat yang banyak, ada tempat yang tak dapat. Jadi pengagihan serata itu boleh dibuat oleh pegawai daerah. Jadi kita minta NGO ni berhubung dengan pegawai daerah dari segi pengantaran bantuan makanan dan juga keperluan. Tapi ini sekejap Tapi ada juga Datuk yang kadang-kadang kita direct lah, sebab apa mereka minta sendiri dan kita tahu benda tu memang perlu. Okey, dan keperluan memang perlu sangatlah, macam saya contoh tadi air kan. Jadi kita tahu itu memang perlulah. Jadi kita memang hantar sebab kita tahu NADMA pun akan hantar juga. Jadi sementara kita ada kemampuan untuk hantar, kita ada boat dan kita ada local contact yang kita hantar. Jadi tapi mana yang kita perlu berhubung pada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita akan tanya. Macam saya kata tadi, bantuan ni dari peringkat awal bentuk bantuan lain. Dari peringkat sekarang ni bentuk bantuan dia dah lain. Dan peringkat yang akhir sekali bentuk bantuan dia adalah pos banjir. Itu sebenarnya pada saya pos banjir ni yang lebih penting daripada keadaan sekarang. Pos banjir. Yalah, air dah surut, nak masuk rumah dan macam lagi. Rumah terperanjat. Bekalan air masih tak ada, bekalan elektrik tak ada. Ada yang tak ada rumah langsung. Pergi tengok rumah dah tak ada. Itu sebenarnya dia punya trauma lagi hebat daripada
masa banjir ni sekarang. Segala usaha ni masih lagi berjalan dan kita harapkan dapat diuruskan dengan lancar lah, sama ada berhubung terus dengan pihak berwajib, pihak pejabat daerah dan sebagainya. Okey, satu lagi saya nak tanya pada Puan sebagai NGO kan. Ada yang minta cash juga ni, macam mana ni? Minta wang tunai. Jadi dia Ali macam ni Ali. Setiap NGO tu dia ada demi pendirian sendiri. Macam asas kita belum pernah lagi bagi cash pada siapa-siapa. Memang mereka perlukan cash sebenarnya. Tapi bukan semua. Mungkin bahagian asnaf tu kita akan tanya dia, you nak apa sebenarnya? Keluarga asnaf tu sebenarnya nak cash, nak beli apa? Dia kata nak beli ni dan beli ni. Kita akan beli. Beli dah hantar. Belum lagi kita bagi cash. Tidak tak penting sebenarnya. Tapi walaupun dalam satu nilai information tu sebenarnya akhirnya sebenarnya mereka akan meminta cash untuk mengganti barang-barang yang dah rosak. Ini terutama lepas pasca banjir lah. Post banjir ni memang dahsyat sangat. Post banjir. That's why asas pun sebenarnya kita fokus pada post banjir. So mereka akan minta juga untuk beli itu dan beli ini. Tapi selalunya bagi pihak asas sendiri kita akan belikan. Jaranglah, bukan jarang, tak pernah kita bagi cash kepada siapa-siapa pun. Kita akan beli. Itu yang terbaik sebab kita tak nak salah guna wang tunai. Kan? Kita tak nak salah guna. Betul. Jadi you cakap, kita belikan. Kita sampaikan. Dah. Ya, okey. Baiklah, sebab lain diminta dapat nanti lain yang dibeli pula kan. Betul, ya. Okey. Di penghujung siaran Datuk, pastinya ada harapan sendiri daripada perbincangan kita ni untuk dari aspek pengurusan musim banjir kali ini. Apa harapan Datuk? Harapan dan nama secara dasarnya kita berharap keadaan akan bertambah baik. InsyaAllah. Koordinasi itu pentinglah. Maksudnya kita ada berbagai agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana ni. Jadi koordinasi di peringkat daerah, negeri adalah penting supaya tidak ada mangsa yang terlepas pandang. Semua bantuan yang telah dirancangkan di peringkat pusat dan juga negeri dapat disampaikan pada masa yang tepat. Jadi sebagaimana titah tuanku juga supaya kita lebih proaktif dan juga cepat supaya tidak ada yang jadi mangsa lagi dalam banjir ni. Kita dapat harungi bencana banjir ni dengan baik dan berakhir dengan segeralah. InsyaAllah. InsyaAllah. Keadaan cukup mencabar ni, bencana dalam bencana. Satu bencana bermusim, satu lagi bencana yang masih lagi berpanjangan. Kita tak tahu bila akan reda. Sedikit daripada Puan Siti barangkali, mewakili NGO. Mewakili NGO, saya menyeru kepada NGO di luar sana, kalau nak pergi, lengkapkan diri, pastikan ikut SOP. Mereka yang dari zon merah tu, kalau nak pergi, kalau terpaksa juga pergi untuk memberi bantuan, swablah dulu, buat swab test dulu supaya kita ni tak membawa hadiah virus COVID bersama-sama dengan bekalan-bekalan yang kita bawa tu sekali dalam mangsa ni jadi mangsa COVID pula lagi kan. Benda akan berluasa. Dan saya juga ingin menyeru kepada pengilang-pengilang bahan-bahan yang lain ni, masa inilah mereka boleh membantu kerajaan. Contohnya yang ada buat kilang hygiene kit sebenarnya, Colgate ubat gigi dan sebagainya. Sila bagi bantuan. Masa inilah mereka membantu semula negara. Sebab apa, kadang-kadang NGO ni kadang-kadang kita terpaksa ambil daripada duit sumbangan untuk bagi itu kan, beli dengan harga yang harga kos kan. Retail bagilah kami peluang beli dengan harga yang murah untuk kami sampaikan, ataupun sekarang inilah masa untuk memberi balik kepada negara. Ya, betul. Untuk bantu mangsa-mangsa ni kan. Sebab mangsa itu pun consumer mereka juga. Kalau kita boleh bantu negara lain masa mereka susah, bantulah negara sendiri. Memang akan bahagialah mereka. InsyaAllah. Kita harapkan dan kita doakan semua dimudahkan segala urusan. Pihak NADMA, pihak agensi yang menguruskan bencana ini dan juga pihak NGO seperti Asas. Puan Siti, terima kasih banyak bersama kami. Puan Siti Nur Aisyah, Tan Sri SM Salim, Presiden Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera, Asas, dan juga DCP Datuk Husin Umar Khan, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih. Dan dengan itu Suara Rakyat berakhir di sini. Kita akan kembali minggu depan dengan perbincangan yang akan dimaklumkan nanti. Saya Iskandar, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.